dengan surah Al-Kahfi 92 sampai 99 jelas menunjukkan bahawa Ya'juj Ma'juj ini adalah juga Bani Adam, adalah manusia biasa, tetapi banyak melakukan kejahatan kepada manusia. Mereka sudah kembali, sebab equationnya Bani Israel akan kembali kepada bumi Palestina, equivalent to the release of Gog and Magog, the release of Ya'juj dan Ma'juj. Satu lagi ayat setelah tak ada ayat yang describe to them as specifically as this, tetapi kita cuba lagi cari fakta-fakta yang selanjutnya. Yang fakta selanjutnya ialah fakta daripada Al-Hadis. Apa pesan Rasulullah SAW tentang Ya'juj Ma'juj? Rasulullah bilang, tidak akan berlaku kiamat selagi 10 perkara ini sudah mengambil tempatnya, sudah berlaku. Antara 10 perkara ini ialah keluarnya Ya'juj Ma'juj, bebasnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, berlakunya smoke ataupun asap yang menyelubungi seluruh dunia, keluarnya Dabbah, dan terbitnya matahari daripada barat. Ya, antara ini adalah tanda-tanda yang kiamat sudah pun dekat. Ada satu drama kiamat sudah dekat, ya. Itu lain ceritanya. Di sini maksudnya hadis Rasulullah, kiamat sudah tidak akan berlaku selagi 10 perkara ini tidak berlaku, akan mengambil tempatnya. Salah satunya ialah tentang Ya'juj Ma'juj ini akan dibebaskan. Satu lagi hadis yang menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj ini ialah ketika mana Rasulullah SAW tidur di istrinya yang bernama Zainab bin Jahsh. Tiba-tiba dia bangun dengan merah padam mukanya. Merah padam, ya, sama ada dia takut ataupun serius. Lantas dia bilang, malang bagi bangsa Arab, sebab pada hari ini sudah wujud lubang sebesar ini pada dinding atau tembok Ya'juj Ma'juj. Ya, sambil menunjukkan jarinya, dua jari ini bertemu dan membuat lubang sebesar ini. Malang bagi bangsa Arab, sebab sesungguhnya sudah wujud lubang sebesar ini pada tembok Ya'juj Ma'juj. Nah, kalau kita tengok sejarah, catatan sejarah, kajian sejarah, pakar-pakar sejarah, mereka menyatakan bahawa ada suatu bangsa di selatan Rusia, kawasan yang dipanggil kawasan Kaukas, K-A-U-K-A-S, Kaukas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya C-A-U-C-U-S, Kaukas. Ada satu golongan yang dipanggil bangsa Scythian. Mereka memeluk agama Yahudi. Kenapa mereka memeluk agama Yahudi? Secara tepat tidak ketahui, tetapi boleh kiasannya kita boleh faham kenapa dia memeluk agama Yahudi. Sedangkan pada ketika itu agama Yahudi adalah agama yang dihina di dalam masyarakat dunia pada ketika itu. Namun begitu dia mengambil, rajanya, pemimpinnya mengambil agama Yahudi sebagai agama yang diikuti untuk bangsanya. Dan peristiwa ini berlaku sekitar tahun 600 Masihi. Nah, tahun 600 Masihi itu tahun yang apa?
itu adalah tahun di mana Rasulullah masih hidup di atas muka bumi ini kan. Sebab tempoh Rasulullah di atas muka bumi inilah sekitar 570 Masihi sehingga 630 Masihi. Jadi sekitar 600-an tu menunjukkan mimpinya dengan berlakunya perkara ini ada kaitan. Maka zaman akhir zaman ini sudah pun bermula di zaman Rasulullah SAW sendiri. Sebab ada hadis Rasulullah menyatakan bahawa zaman saya ini dengan zaman kiamat adalah sebegini, sambil menunjukkan dua jarinya yang begitu rapat, tidak ada wujud lubang ataupun gap di antara dua jarinya. Jadi zaman Rasulullah sendiri sudah dianggap sebagai zaman akhir zaman. Dan kita sudah pun berada di akhir-akhir zaman. Nah, ini tidak bermaksud bahawa besoknya kiamat. Sudah itu yang saya maksudkan. Bukan lagi 20 tahun akan kiamat. Kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang tahu. Tetapi tanda-tanda kiamat itu sudah banyak wujud. Perkara-perkara yang masih menjadi suatu puzzling things, yang tidak boleh dipahami oleh kita 50 tahun atau 60 tahun yang lepas, sudah boleh, sudah bisa dipahami pada hari ini, hasil daripada kemajuan sains dan teknologi. Ya. Jadi based on that, kita boleh pahami bahawa hadis-hadis Rasulullah tentang bahaya Dajjal dan bahaya Ya'juj Ma'juj ini kita boleh pahami. Sebab ada hadis Rasulullah SAW juga menceritakan bahawa tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyatakan tentang bahaya Dajjal. Semua rasul-rasul daripada Nabi Adam sampai ke Rasulullah SAW menyatakan bahawa bahayanya bahaya tentang Dajjal. Dan Rasulullah SAW menceritakan bahawa andai kata dan fitnah Dajjal ini sungguh dahsyat, bahaya Dajjal ini, fitnah Dajjal ini, percubaan Dajjal ini, dia boleh menggoyangkan, boleh meruntuhkan keimanan kita. Sebab perkara-perkara yang dia akan laksanakan nanti boleh mengubah minda kita, boleh mengubah pendirian kita, boleh menggoyangkan, membolak-balikkan keimanan kita, boleh mencuba keimanan kita. Sebab dahsyat fitnah-fitnah dia. Dan Rasulullah pesan, andai katanya ketika mana Dajjal keluar saya masih berada bersama kamu, maka saya menjadi pembela kamu. Tetapi apabila dia keluar saya tidak bersama kamu lagi, maka Allah lah yang akan menjadi pembela kamu. Ya, begitu dahsyat. Dan pada hari ini kita boleh nampak fenomena-fenomena Dajjal ini yang cukup menggoyangkan keimanan kita. InsyaAllah saya akan datang kepada perkara ini. Tapi kembali kepada Zionis punya agenda. Setelah memeluk agama Judaism sekitar tahun 600, kenapa mereka mahu memeluk agama Yahudi? Sebab dalam kitab Talmud menyatakan bahawa hanya orang-orang Yahudi sajalah orang-orang yang berbangsa manusia. Yang lain semua adalah goyim. Dalam perkataan mereka goyim, goyim ini membawa maksud kepada subhuman. Apa dia subhuman? Binatang, binatang peliharaan. Maka anda boleh melakukan apa saja terhadap binatang peliharaan anda. Kita semua bagi mereka adalah binatang. Tidak ada nilaian yang perlu diberi respect. Dan mereka akan menguasai dunia di satu masa nanti. We are the chosen people to be ruled by the chosen person from the chosen land. Itu slogan mereka. Ya, slogan Yahudi la'natullah alaih. Mereka menyatakan bahawa slogan Yahudi ialah we are the chosen people ruled by the chosen person from the chosen land.